A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam kita dan Tuan Bilal, seterusnya ahli-ahli jemaah, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang bersama-sama dengan kita pada malam ini di Masjid Beribi, Kampung Beribi, dan juga yang bersama-sama dengan kita di line pada malam ni online. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih hidupkan kita lagi pada malam ini, masih dapat bernafas, masih lagi ada umur, masih lagi belum meninggalkan dunia ni. Kalau meninggal dunia tak ada di sini. Jadi alhamdulillah kita dapat lagi manfaatkan waktu yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua. 24 jam siang hari kita bekerja. Bagi orang yang bekerja, bagi orang yang tak bekerja, mungkin anda selesai bekerja, melakukan amalan-amalan yang lain pada malam ni selepas maghrib sehingga isyak, kita bersama-sama pula insya-Allah manfaatkan waktu kita ni untuk mendengar sedikit daripada apa yang Allah Ta'ala telah ceritakan dalam Al-Quran. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan kisah para nabi daripada Al-Quran. Kita sampai pada malam ni ialah siri yang keempat, insya-Allah kali yang keempat. Kita akan bersama-sama untuk mengikuti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Adam insya-Allah, iaitu kisah yang ketiga Nabi Adam ni. Yang pertama kita telah ceritakan kejadian Nabi Adam. Adam ni nama, kenapa namanya Adam, daripada mana Adam diciptakan, bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita telah ceritakan sifat-sifat manusia, sifat-sifat anak Adam, manusia lah, daripada tanah, dan ada sifat-sifatnya yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala tak berikan kepada selain daripada manusia ni. Ada ciri khusus dia, ada special anak-anak Adam ni, iaitu lain daripada iblis, lain daripada jin, dan juga lain daripada malaikat. Seterusnya insya-Allah pada malam ni kita akan lihat kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, iaitu kisah, cerita ini bukan hanya ada di dalam surah Al-A'raf sahaja, tetapi juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah yang lain. Cuma kita ambil daripada surah Al-A'raf ni sebagai petikan, salah satu. Kita tak mampu kita nak baca semua ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam ni, tapi kita ambil sebahagian daripadanya. Kisah yang Allah Ta'ala sebut ni ialah kisah selepas daripada iblis ni dia tidak mahu sujud kepada Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata fastakbara wa kana minal kafirin. Jadi oleh kerana dia takabur, maka sombong, ego, lalu Allah Ta'ala kata maka jadilah dia kafir. Kafir maknanya sebab ego dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ego? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan bahawa kerana penciptaan dia. Allah Ta'ala dia kata khalaqtani min nar, kau ciptakan aku ya Allah daripada api, dan kau ciptakan Adam ni daripada tanah. Mana boleh api ni tunduk kepada tanah, sujud kepada tanah, sujud penghormatan. Jadi akhirnya oleh kerana kejadian sahaja, kejadian dia lain, bukan dia ni special sangat pun, cuma daripada api. Jadi ada orang tanya sikit lah, itu sebut kan, orang tanya sikit, orang kata kalau dia daripada api nanti campur dalam neraka, nanti api juga, sakit tak dia? Adalah tu orang tanya soalan ni. Jadi kita jawab macam ni lah, macam kita lah ni, kita ni manusia diciptakan daripada tanah, tapi ambil tanah
ambil batu, kita kata batu apa yang merah tu, orang panggil batu apa sini, brick tu kan, batu brick tu, ambil kelepuk atas kepala tu. Orang yang bertanya itulah, tanya dia sakit tak sakit, ini tanah kan, tanah, jadi kepuk atas kepala dia tu guna tanah juga. Awak kan daripada tanah, kenapa sakit juga? Macam tu lah lebih kurangnya. Susah sangat nak jawab kepada orang yang bertanya pelik-pelik ni. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa daripada api, kemudian Allah Taala nak humbangkan di dalam api, so apa salahnya? Allah Taala nak jadikan dia sakit, apa masalahnya? Macam itulah lebih kurang. Jadi insya-Allah kita baca insya-Allah sebahagian daripada ayat ni. Saya akan baca insya-Allah dan kita akan tengok huraian dia, tadabbur sedikit insya-Allah daripada kisah ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf permintaan. Selepas daripada iblis ni, dia dah tak nak sujud, jadi dia minta kepada Allah. Allah Taala nak apa ni, nak campakkanlah dia daripada syurga ni. Tapi sebelum daripada tu dia minta kepada Allah. Apa permintaan dia? Permintaan dia kata, qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, dia kata iblis, Rabbi, Tuhanku. Jadi dia pun tahu juga, memang dia tahu, sebab dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah Tuhan dia kenal. Jadi sebab itulah orang manusia ni yang tidak kenal Allah ni pelik. Macam mana dia tak boleh kenal Allah, sedangkan dia ni adalah dicipta, diberi makan, diberi usia, diberi nyawa, diberi semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia ingkar. Jadi iblis ni dia percaya. Jadi kalau dari sudut tu kita kata iblis macam baik sikit lah daripada orang yang kufur ni. Orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis berkata, fa'anzirni maknanya berilah tempoh kepada aku, gitu. Ni tu aku, anzirni beri masa, beri maknanya jangan matikanlah aku, itu. Sampai bila dia nak ni? Permohonan dia ialah ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kebangkitan, hari mereka itu dibangkitkan. Mereka tu maknanya manusia tu dibangkit, maknanya hari kiamat lah, gitu. Jadi iblis minta kepada Allah supaya tidak dimatikan. Kau nak matikan aku sampai hari kiamat, tunggu mereka ni semua mati. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah Allah Taala perkenankan? Ya, Allah Taala perkenankan. Kalau Allah Taala tak perkenankan, tak adalah iblis. Kalau tak ada iblis ni, sedaplah kita kan, rehatlah sikit kita ni. Tak adalah jahat sangat kot, agak-agaknya lah kot kan. Tapi orang nak jahat juga tak kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada kita ni ada ada nafsu. Nafsu ni kecenderungan dia untuk buat jahat, tapi dah campur pula dengan iblis. Elok lah tu. Yang tu tukar tarik, yang tu ada benda yang boleh ditarik, yang kita sebut hari tu seperti besi dan juga magnet. Jadi sebagai contohlah bulan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wasuffidatis syayatin, syaitan telah diikat. Nabi kata bila tiba bulan Ramadan ni, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan kemudian diikat syaitan-syaitan. Ulama-ulama ni, kita nak Ramadan jadi kita sambil-sambil tu kita ceritalah juga Jadi ulama-ulama ada banyak pendapat apa maksud diikat syaitan ni. Jadi ada setengah kata kalau macam tu, bila syaitan diikat, tak adalah manusia ni jadi baik, tak, tidak. Yang jahat tu, maknanya jahat tu memang sah daripada dia, sebab datang daripada nafsu dia. Ada yang kata yang diikat itu ialah bapak-bapak dia, bos-bos, big boss dia, pengarah-pengarah dia. Yang tu, yang anak-anak ni berkeliaran lagi. Ada satu pendapat lagi kata pula, syaitan tu, maksud syaitan tu ada dua kan. Syaitan ni ada dua jenis, ada jin dan juga manusia. Ada jin dan juga manusia. Sebab syaitan ini dia pangkat, dia bukan pangkat gitu, jawatan. Gitu, jawatan. Kalau kata jin tu kejadian, dia ni jin, dia ni manusia. Tapi bila syaitan tu maknanya orang yang jahat, yang melampau-lampau. Syaitan maknanya yang melampau. Jadi maknanya orang yang melampau jahat, kita panggil dia syaitan. Tak kira lah dia ni jin ataupun manusia. Jadi syaitan ni macam pangkat lah kita tu. Pangkat ataupun jawatan orang yang jahat. Bapak dia ni iblis lah. Gitu. Jadi yang diikat tu, kalau kita kata Nabi, kalau ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, diikat syaitan-syaitan. Kita tengok orang-orang jahat elok-elok ni berjalan ke sana kemari dah. Boleh masuk dalam TV, boleh masuk ni, ada rancangan siap lagi kan.
maknanya boleh masuk surat khabar dan sebagainya. Maknanya mereka tu tak diikat lah kalau ikut syaitannya. Itulah banyak pendapat ulama yang saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya ialah berkuranglah sepatutnya orang buat jahat dalam bulan Ramadan ni. Sepatutnya dah, kalau jahat tu memang dia tu memang jahat lah. Gitu. Jadi iblis ni dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala pun berkata kepada iblis, qala fa innaka minal munzarin. Wahai iblis, Allah Taala kata fa innaka, sesungguhnya engkau minal munzarin, daripada orang-orang yang diberi tempoh. Maknanya diberi masa. Diberi masa. Jadi habis diberi masa tu maknanya dia happy lah sikit. Dia tak mati lagi. Dia umur dia panjang lah. Kemudian selepas daripada tu dia minta lagi. Dia beritahu lagi kepada Allah janji dia. Dia nak hidup ni nak buat apa? Lalu dia kata, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dia kata iblis, fa bima aghwaytani, oleh kerana disebabkan oleh Adam inilah maka aku ni dapat label jadi kafir. Sebab aku tak nak sujud pada Adam ni, dia tak nak bertaubat, tapi dia tetap degil juga. Tapi dia kata dia nak marahlah kepada Adam sini kerana Adam dah menyebabkan aku ni, maka dia kata la aq'udanna lahum. La aq'udanna lahum asal daripada qa'ada ni makna duduk. Jadi la aq'udanna, aku akan duduk. Dia situ dipanggil bersungguh-sungguh, dia kata. Ada nun, ada lam, ada depan tu lagi. Jadi la aq'udanna, dia kata aku pasti akan duduk lahum, untuk mereka, untuk anak Adam ini, siratal mustaqim, menghalang daripada mereka mengikut jalan engkau yang lurus. Maknanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kerja syaitan confirm sekarang ni, dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan halang manusia ni daripada mengikut jalan yang lurus. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, dan seterusnya. Jadi itulah jalan yang lurus tu. Jadi jalan yang lurus ni jalan betul, yang mana Islam ni. Mengikut ulama kata ialah hampir semua ulama kata maksud jalan lurus iaitu ikut Islam. Jadi syaitan ni, iblis ni akan cuba untuk menghalang manusia daripada ikut Islam. Jadi kalau orang tak ikut Islam tu, mana ikut syaitan tu. Jadi janganlah kata oh saya tak ikut syaitan, cuma saya tak ikut Islam. Tak ikut Islam tu ikut syaitan lah tu. Gitu. Dia tak ada jalan lain dah. Jadi sebagaimana dalam ayat-ayat lain Allah Taala kata, Allah Taala sebut, dia kata udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syayatin. Kamu semua, Allah Taala kata, mestilah masuk ke dalam Islam ni kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam kafah, maknanya sepenuhnya. Macam kita masuk dalam masjid ni. Masuk dalam masjid ni, kalau duduk di pintu tu, kaki sebelah luar sebelah dalam. Itu nama dia tak masuk penuh maksudnya. Pergi dalam rumah, katakan masuk dalam rumah, duduk di pintu, kaki sebelah dalam rumah, kaki sebelah luar rumah, itu tak dipanggil sebagai kafah. Yang kafah tu ialah masuk semua, tutup pintu tu. Gitu. Sebab Allah SWT sebut selepas daripada tu, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Jadi ulama kata sini dalam penafsiran untuk ayat ni, dia kata siapa yang tidak masuk ke dalam Islam sepenuhnya, maka sebenarnya dia sedang mengikut syaitan. Part yang dia tak ikut tu. Jadi ertinya siapa-siapa yang tak ikut Islam tu maknanya ikut syaitan. Cuma kita tak bolehlah kata macam tu. Gitulah kan. Kadang-kadang kita kata orang marah kan. Jangan duk ikutlah ni ikut syaitan ni. Bila jadi orang akan marah kepada kita. Jadi cakap baik kata, janganlah ikutlah Islam sepenuhnya, jangan ikut separuh-separuh. Sebab dalam Quran ada sebut pasal separuh-separuh ni kan. Jangan ambil separuh, ambil separuh, ikut yang syok saja, siok saja. Ikut yang siok betul kan sini cakap. Seronok saja kan. Ikut yang best saja. Yang tak best tak nak ikut, ataupun yang rasa macam berat tak nak ikut. Itu maknanya tak ikut sepenuhnya. Jadi seterusnya iblis ni berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni janji dia lah, kita kata janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dia berkata, iblis berkata, kemudian janji dia, aku akan mendatangi kepada mereka. Maknanya aku akan pergi
Di makna manusia ni duduk, aku akan pergi. Dia duduk dalam lubang cacing ke, aku akan pergi. Dia duduk di negeri sejuk pun, aku akan pergi. Tak tahulah dia pakai baju sejuk ke, pakai macam mana kan. Orang duduk dalam laut pun, dia pergi. Orang duduk, kita kata di Mars, teman-teman dah tahu kan, orang duduk di Mars sekarang ni, dia akan pergi. Duduk dalam lubang mana pun dia akan pergi. Dia tak ada mana, orang tak boleh kunci dia, kunci dia tak boleh masuk. Dia, mana kita nampak dia masuk kan. Ke mana-mana dia boleh pergi kalau dia nak pergi. Jadi Iblis ni kata, aku la'atiyannahum, aku akan pergi kepada dia. Kemudian pergi daripada arah mana? Min baini aidihim, daripada sebelah hadapan. Makna kalau boleh datang hadapan, dia akan kacau daripada belah depan. Wa min khalfihim, daripada belakang. Kemudian wa an aimanihim, daripada kanan. Kemudian wa an syama'ilihim, daripada kiri. Jadi maknanya sini ialah, ulama kata maksud ni bila dia cakap kanan kiri depan belakang ni, maksudnya semua arah. Artinya semua arah tu maksud apa? Dengan semua cara. Manusia ni ada apa? Kadang-kadang ada pemikiran, kadang-kadang dia guna pemikiran dia. Dia rasa ni bagus, ni tak bagus, dia fikir. Tapi kadang-kadang dia tak ikut fikiran dia. Kadang-kadang dia ikut fikiran dia. Yang bagus, contohlah kata kata kita berhenti lampu merah. Kadang-kadang tahu lampu merah tu kan, tapi ada kadang-kadang langgar juga. Gitu. Jadi langgar juga tu maknanya dah rasa nak langgar. Otak tahu kata salah kan, tapi nak langgar juga. Tahu dah polis duduk tepi tu, saman ke sebagainya tu. Jadi maknanya sini ialah manusia ni kadang-kadang dah tahu. Itu iblis ni dia akan datang untuk mengganggu, mengajak kita ni supaya jangan ikut Islam ni daripada semua arah. Pemikiran, perasaan, melalui kawan, mana tu maksud dia? An aimanihim, khalfihim, syama'ilihim, baina aidihim. Maksudnya semua benda, semua cara. Jadi kita tengok sekarang kita tengok kata buka televisyen kata, kalau ada pakai televisyen lah, kalau pakai internet lah kan, kita tengok keluar iblis itu, iblis macam-macam kata, buka channel ni keluar ke sini, buka channel ni keluar ke sini. Jadi semua kita tutup yang tu pula, buka yang lain, datang lagi buat lain pula kan. Kita pergi sekolah ada pula, pergi universiti ada, pergi pejabat ada. Jadi maknanya dia akan datang daripada semua arah. Tu adalah iblis dah janji iblis ni. Dan yang hebatnya iblis ni bila dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tunaikan. Dia tunaikan janji dia. Sebab itulah orang yang tak tunaikan janji ni, dia lebih teruk daripada iblis. Janji tapi tak buat. Jadi makna teruk daripada iblis lah. Sebab iblis bila dia janji dengan Allah Taala ni, dia tunaikan, dia buat betul. Dia tak serik-serik maknanya. Tak apa ni panggil, tak apalah bahasa sini cakap, saya pun dah lupa. Maknanya tak serik lah. Orang kata jangan serik datang rumah, tu makna dia datang lagi, buat lagi kan, sampai kita mati. Dia anak cucu kita pula, sampai anak cucu kita mati, sampai cicit kita pula, cicit curi apa benda semua, sampai hujung kan, sampai keturunan 10 keturunan, 50 keturunan. Dia tak kira. Dia akan teruskan kerja dia, menunaikan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat dia lah. Hebat dia part menunaikan janji, buat jahat. Jadi akhirnya dia kata wala tajidu aktsaruhum syakirin. Aku dan kamu ya Allah tak akan dapati banyak daripada mereka ni akan bersyukur. Bersyukur lawan dia kufur kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi dalam Quran biasanya dia sebut kufur dengan syukur. Kalau syukur tu lawan dia ialah kufur. Jadi orang Islam tu orang yang bersyukur, orang kufur tu orang tak bersyukur. Jadi gitu Jadi maknanya banyak daripada, memang betul lah majoriti pada hari ni kita ada manusia 8 bilion atas dunia pada hari ni 8 bilion. Yang Islamnya 1.7 1.6 lebih kurang Maknanya orang kata 20% je. 20% saja orang Islam. Yang orang Islam tu pula macam-macam perangai lah Ada Islam saja, ada Islam tak semayang, ada Islam macam-macam jenis Islam. Ada Islam minum arak. Tempat kita ni alhamdulillah lah selamat benda-benda tu semua. Tapi ada juga yang tak semayang tak rasanya lah kot ke semayang belaka. Kalau semayang belaka, semayang tak penuh. Macam-macam pula kan jadi banyak. Ni kita tak cerita pasal semayang di masjid, kita bersemayang dulu kan, semayang 5 waktu. Jadi maknanya kalau pergi sebelah-sebelah negara tu, negara-negara yang bekas komunis semua, bekas tinggalan komunis tu kan, ataupun negara sebelah Turki tu kan, kalau kita tengok gempa bumi sekarang maknanya. Tapi kalau kita tengok sana memang dahsyat lah tempat gempa bumi tu. Saya pernah pergi dulu tempat tu, Gaziantep tu. Gaziantep tu tepi dengan sempadan. Sebab dulu
Saya pergi ikut apa ni, orang hantar apa ni, bantu orang Syria tu pelarian. Ada situ, ada ramai situ, ada lebih kurang 4 juta orang Syria saja yang menumpang lah di Turki tu. Jadi kita duduklah di situ. Oh, malam-malam minggu dia tunggang langgang sekali arak tu, kedai arak ni bersepah masalah dia. Itulah ada orang katalah kemungkinan tu bala, wallah alam lah, kita tak tulah benda tu sangat kan, tapi maknanya ialah keadaan masyarakat situ dahsyat jugalah. Masyarakat mana dari segi minum je, tapi sekarang ni lebih bagus lah daripada dulu. Kalau orang cerita tahun 60-an 70-an tu lagi dahsyat lagi, maksud tak kena agama langsung. Bahkan dulu di Turki ni azan pun bahasa Turki. Azan tu saya tak tahu azan bahasa Turki macam mana kan. Kalau kita ni mari semayang woi, mari semayang woi, macam tu lah kot. Pening kepala sebab dia ubah kan dulu. Jadi sekarang ni bagus sikit lah. Jadi Allah Ta'ala uji pula mereka ni dengan perkara-perkara tu. Jadi semua ni memang berjaya lah. Teknik apa ni, iblis ni kata wala tajidu aksaruhum syakirin, maka kamu ya Allah, dia kata akan dapati, dia kata banyak daripada manusia anak Adam ni, keturunan Adam ni tak akan jadi orang yang bersyukur. Kemudian lagi Allah Ta'ala pun marahlah pada dia. Allah Ta'ala kata apa kepada dia? Ini dalam surah yang lain pula. Tadi surah Al-A'raf, sekarang surah yang lain pula, surah Al-Isra ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala zahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum. Jadi Allah Ta'ala kata, sekarang ni kamu ni iblis, pergi keluar. Siapa-siapa yang ikut kamu, maka dia kata balasan dia ialah neraka Jahannam. Tak apalah, nak ikut syaitan. Jadi Allah Ta'ala dah beritahu dah, dah beritahu dah, kalau buat macam ni, kita kata kena saman macam ni, kena penjara macam ni, kena sebab macam ni. Siapa yang ikut kamu tak apa, pergi. Ikut kamu jaga masuk neraka Jahannam. Aku dah siap dah. Allah Ta'ala kata kan, neraka ni tinggal nak masuk lah, nak sangat ni. Jadi kemudian selepas daripada tu, habislah cerita ni, kita baliklah semula sekarang. Cerita kita ni ialah kepada kisah Adam alaihi salam tadi. Jadi Nabi Adam AS selepas daripada semua, hiduplah Nabi Adam ni di dalam syurga, kesana kemari dengan Hawa lah, yang kita sebut ni. Hawa ni dijadikan daripada tulang rusuk. Ada yang kata betul-betul tulang rusuk, ada yang kata simbolik, wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi SAW kata, dia kata min dhalai, daripada tulang rusuk yang paling atas Nabi Adam AS. Jadi mereka pun hiduplah berdua dalam syurga tu. Dalam syurga lah, happy lah kan. Nanti kita akan cerita nanti di penghujung cerita kisah Nabi Adam ini. Nabi Adam sebelum daripada dia mati, dia teringat kepada indahnya dalam syurga ni, buah-buah syurga dan sebagainya. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Adam, wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuk, duduklah kamu, tinggallah kamu, bersenang-senanglah kamu di dalam syurga al-jannata, kamu dan isteri kamu. Cuma satu saja. Kalau ikutnya dalam syurga ni nak buat apa-apa semua boleh lah kalau ikutnya. Tapi dalam syurga ni, ni ada ulama kata ni syurga syurga yang akan kita dimasuki oleh orang mukmin akhirnya nanti, ataupun syurga mana, wallahu a'lam bissawab lah. Tapi kita kira syurga sebab Allah Ta'ala sebut syurga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, duduk, tinggallah kamu dalam syurga. Cuma Allah Ta'ala kata, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu dekati. Gitu, dekati maknanya pergi dekat pun tak boleh. Pokok mana? Hazihi syajarah, pokok ini. Pokok ni pokok apa? Ini macam-macam lah pula. Dalam Quran dia tak sebut pokok ni. Dalam Quran dia sebut syajaratul khuld. Khuldi itu bukan nama pokok. Khuldi itu makna kekal. Kekal. Jadi ni apa ni, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala kata jangan dekati pokok ini. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata fatakuna minaz zalimin, kalau kamu berdua pergi kepada pokok ni, kamu menjadi orang yang zalim. Lalu tu habis cerita ni, kita masuk pula sekarang ni yang seterusnya ialah syaitan ni. Macam mana pula ni, iblis yang ada lagi rupanya. Iblis tak keluar lagi daripada syurga ni. Iblis ni, jadi macam mana dia ni pada masa ni, iblis telah dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama Asy-Syaitan. Jadi Allah pun sebutlah dalam Al-Quran, fawaswasa lahumasy-syaitan. Jadi dah dapat pangkat dia. Tadi iblis je nama dia.
nama dia Ali ke apa dia, apa benda semua tu kan, itu nama dia tadi. Sekarang dah nama pangkat dah, dapat pangkat baru dah, jadi cikgu, jadi apa kan, jadi penghasut lah, jadi penjahat. Jadi sekarang iblis ni Allah Ta'ala pun sebut, dia pun fikirlah, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam jangan pergi kepada pokok tu, macam mana dia tahu? Wallahu a'lam bisawab. Dan kemudian ada yang kata dia dah keluar daripada syurga, tapi macam mana dia boleh masuk balik? Adalah cerita tak betul yang kata dia masuk dalam perut ular. Dia pergi tepi pintu syurga tu, dia panggil ular, ular pun datang, ular buka mulut, dia masuk dalam perut ular tu. Kemudian ular tu pun merayak-rayak, pergilah, dia pun boleh masuk dalam syurga. Tu cerita bohong lah. Cerita yang mungkin ada disebutkan di mana-mana, kita jumpa dalam Facebook, kita jumpa dalam mana kan. Tu jangan hero takut manalah tahu sedap cerita-cerita macam tu. Lah macam tu. Jadi tu cerita tak betul, tak ada sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran ialah, terus Allah Ta'ala kata fawaswasalahum syaitan. Lalu bila Allah Ta'ala berkata jangan dekati, jadi Nabi Adam dan juga Hawa ni pun berpusing-pusing lah, duduk dalam syurga, ke sana kemari. Lepas tu tengok lalu pokok tu, jangan pergi pokok tu. Allah Ta'ala tak beri kita pergi pokok tu. Jadi bercakap-cakaplah Nabi Adam dan juga Hawa ni. Begitulah, jadi iblis pun akhirnya datang, pun dia kata waswasalahum syaitan. Macam mana dia bercakap kepada waswas ni? Waswas ni kita tengok dalam surah An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas, dalam surah An-Nas. Syaitan ni ataupun iblis ni, dia ni sebagaimana sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia ni berlari di dalam urat darah. Tu berlari dalam urat darah. Jadi urat darah kita ni ada syaitan. Kata virus ke apa benda, manalah saya tahu kan, virus tu virus lah kan. Sebab ada virus tu, jadi kena cocokkan ke bersih darah kan. Orang buat dialisis terkeluar lah kot iblis. Tu cuma cerita lah kan, kita macam mana orang tafsir lah kan. Tapi Nabi SAW memang berkata syaitan ni, syaitan ni berada dalam urat darah manusia, semua orang kena. Jadi ada sahabat tanya, engkau pun ya Rasulullah? Ya, Nabi kata aku pun ada, cuma syaitan aku telah diislamkan, aku dah islamkan dia. Jadi sekarang ini syaitan ni macam mana dia waswas, dia guna bahasa apa, dia menyamar jadi apa benda, wallahu a'lam bisawab. Kemudian cara, cuma yang kita pasti ialah dalam surah An-Nas Allah Ta'ala sebut allazi waswisu fi sudurin nas. Dia waswaskan, dia waswas ni bukan waswas semayang tu kan. Kalau bahasa Melayu waswas tu kan semayang tu kan, berapa rakaat, itu waswas. Tapi yuwaswisu fi ni maknanya ialah dia ni menipu dengan cara menggoda dalaman, menggoda dalam hati manusia. Dia bukan goda tangan, dia bukan goda kaki, bukan goda mata, bukan, dia goda hati. Sebab manusia ni dia bergerak ni dengan hati. Hati dia lah yang suruh tengok benda jahat, hati dia lah yang suruh kita ni pergi kepada tempat kejahatan, tempat maksiat. Hatilah yang menyuruh manusia ni buat maksiat. Kalau hati tak nak, kita panggil dipaksa, kita panggil orang tu dipaksa. Kita tak nak berbuka puasa tapi dipaksa. Naik kereta, orang pun tiba-tiba orang tahan, ada orang tahan jalan siang-siang hari tempat tak ada orang, dia tahan, tunjuk pistol atas kepala, dia kata ambil makan nasi katak sebungkus. Tak nak makan, tak nak berbuka, dia nak tembak kepala tu. Macam mana, boleh tak? Boleh lah makan. Batal tak puasa? Nanti kita tanya, nanti bila datang nak bulan puasa ni, tanyalah batal ke tak puasa kalau orang paksa kita makan. Bukan tak teringat, kalau balik rumah ada nasi atau dalam bawah tu daun saji tu, makan lupa dah kenyang tu, buat hari ni Ramadan, tu tak apa, itu makan terlupa, ni makan dia paksa, batal ke tak? Tak cukup tu, habis makan satu nasi tu, dia bagi pula air Milopin, satu plastik, dia suruh minum sampai habis. Sudah lah, dia kata sudah lah. Dia kata sudah, boleh jalan. Kata ada permintaan apa-apa? Dia kata kita pun minta, cakap dia esok paksa saya lagi boleh? Makan sekali lagi. Jadi paksa maknanya bukan daripada hati. Jadi bila bukan daripada hati, kita tak bersalah. Kita tak bersalah maknanya kita tak berdosa. Allah Ta'ala tak akan ambil wa mastukrihu alaih. Nabi kata kan, dalam hadis kata dia angkat dosa daripada 3 perkara. Budak, orang berakal, orang yang gila sehinggalah dia hilang gila dia, dan juga orang yang dipaksa. Sebab orang dipaksa ni tak ada niat dalam hati. Jadi syaitan ini dia allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan waswaskan kita supaya kita buat benda tu dengan kerelaan kita, dengan kehendak kita.
Itu yang salah tu. Yang salah sebab kita ni rela nak buat benda tu. Jadi syaitan ini telah waswaskan Nabi Adam. Fa waswasa lahu masyaitan. Lalu apa tujuan syaitan ni? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tu tujuan dia. Tujuan dia kata ialah untuk membukakan bagi keduanya apa yang menutup suatu benda yang patutnya ditutup. Apa benda? Kemaluan, aurat dan sebagainya. Jadi Nabi Adam dan juga Hawa ni dalam syurga ni tertutup dengan pakaian apa semua sekali. Jadi dia nak ni, dia dah tahulah. Bila Nabi Adam pergi makan tu, maka akan terbukalah aurat dia. Jadi yang berlaku tu memang betul lah katakan. Cuma dia, lagi hebat dia ni, syaitan ni ialah dia ni semasa dia pujuk tu, dia bagi macam-macam alasan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Alasan syaitan tu. Alasan iblis lah, iblis ni. Iblis yang dah jadi syaitan ni. Dia kata apa? Dia kata ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Ni cara pujuk dia. Cara pujuk dia memang terror lah, memang pandai kan. Memang terlatih. Sebab itulah syaitan pada hari ini sangat-sangat terlatih. Sebab bapak dia tu iblis mengajar kan. Macam mana iblis ni menipu Adam ni. Dia kata, Adam, awak tahu tak kenapa Tuhan larang daripada makan pergi dekat pokok tu? Dia pun kata, sebenarnya aku nak beritahu kau, dia kata, sebab kalau kau makan, kau pergi dekat dengan pokok tu, kau makan buah tu, kau akan jadi malaikat. Bila malaikat hebatlah kau kata. Kalau lah manusia, kau sekarang jadikan daripada tanah, malaikat ni jadi daripada cahaya. Bila kau makan ni, kau akan jadi malaikat. Dia kata malakaini antakuna malakaini, kamu berdua akan jadi malaikat. Ataupun dia kata autakuna minal khalidin. Ataupun satu lagi, sebab kalau kau makan tu, kau akan kekal dalam syurga ni, dia kata. Maknanya kau tak keluar lah daripada syurga, akan duduk berada khalidin, maknanya akan berada selama-lamanya di dalam syurga ni. Tu kata iblis, cara pujuk dia. Atas dunia pun macam tu jugalah, atas dunia kita sekarang. Dia pujuk macam-macam kan. Dia kata gini lagi ni, alah tak apalah, macam-macam lah kan. Muda lagi tau. Muda lagi. Tak apalah, muda lagi, cool lah sikit. Dia elak. Mati lambat lagi kan. Orang mati ni umur 80 baru mati kan. Jadi sekarang ni relax lah tu, relax lah. Jadi akhirnya relax. Itulah dia tipu syaitan tu, macam-macam cara kan. Orang ni cara macam ni, tak makan, kalau dia buat tipu macam ni tak jadi, dia cari tipu cara lain. Sebab tu dalam ayat Quran ni dia sebut dua perkara. Maknanya cara dia tipu tu, satu tipu macam ni, yang kedua tipu macam ni. Tak nak ni lah, tak nak jadi malaikat lah. Jadi Adam dah suka duduk dalam syurga. Bila suka duduk dalam syurga, memang Adam tak nak keluar lah. Jadi bila dia kata kalau kau makan, kau tak akan dikeluar dah. Rupa-rupanya terbalik. Sebab makan tu lah, maka Allah Subhanahu Wa Taala campakkan Nabi Adam. Kemudian hujung nasihat tu, nasihat lah konon-kononnya, nasihat iblis ni, dia kata apa? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia gunakan sumpah lagi. Dia bersumpah, dia kata dia ni tak bertipu. Jadi sebab itulah atas dunia sekarang ni, orang-orang yang nak mengajak kepada, kadang-kadang dia bersumpah juga. Dia kata apa? Waqasamahuma. Allah Taala beritahu waqasamahuma, lalu iblis telah bersumpah kepada Adam dan juga Hawa. Dia kata apa? Inni lakuma, sesungguhnya aku untuk kamu berdua ini laminan nasihin. Aku ni nak nasihat je kamu ya. Aku bukan dapat apalah, apa benda lagi lah kata Allah. Aku nak tolong nasihat kau je, kau tak nak ikut sudah. Jadi akhirnya Nabi Adam pun termakan juga. Termakan ni, jadi apa lagi dia kata maka tertipulah Nabi Adam pun pergi kepada pokok tu, dah makan. Jadi bila makan itu, maka berlakulah apa yang berlaku kan. Nabi Adam AS, dia bukan makan kerana dia nak kan, tapi dia tertipu dan dia lupa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami dulu dah berjanji dah dengan Nabi Adam bahawa jangan pergi kepada pokok tu, tetapi fanasiya, Nabi Adam telah lupa.
Jadi maknanya kita ni bukan kadang-kadang kalau terlupa kan. Jadi sebab itulah setengah ulama kata Nabi Adam makan tu tak bersalah kan. Dia bukan langgar perintah Allah sebab pada masa tu dia lupa. Dan Allah Ta'ala kata walam najid lahu azma, dan kami tidak dapati pada Adam itu ada keazaman, makna ada keinginan nak buat. Yang berdosa jadi besarnya apa? Bila kita ni nak buat satu benda, ialah bila kita dengan penuh keazaman mana nak buat. Penuh keazaman mana memang nak buat lah. Bukan terlupa, bukan ter apa kan, tapi memang nak buat. Tak apa ni Allah Ta'ala kata larang, tak nak buat juga walaupun Allah Ta'ala larang. Itulah jadi dosa jadi besar. Sebab itulah dosa yang kecil dia boleh jadi besar. Ulama kata kalau sekiranya dengan perasaan sengaja nak buat benda tu. Tapi kalau buat dengan sedih, dia ada buat juga, buat salah tapi dengan sedih. Allah menangis ni kan, tapi buat salah. Ya Allah, aku buat ni tak tahulah aku jahat ni. Dia kurang sikit dosa dia. Jadi dosa ni pun dia kecil boleh jadi besar. Kadang-kadang besar pun kadang-kadang boleh jadi kecil. Kadang-kadang boleh jadi hilang kalau dengan taubat yang nasuha dan sebagainya. Jadi akhirnya itu yang rajih lah menurut pendapat ulama ialah dia sebenarnya ialah tertipu, dia telah lupa dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam pun terus nak makan, dia pun mendekatilah kepada pokok itu, Nabi Adam dan Hawa kan. Apa yang terjadi selepas daripada tu, insya-Allah kita jumpa lagi lah kisah seterusnya mendekati pokok. Wallahu a'lam bisawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.